أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, sama-sama kita ucap syukur kepada Allah yang mana kita dapat bertemu di malam ni pula nak kau ibu, kau bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan majlis ta'limi kita dapat kita mengambil manfaat bersama insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadarat ilahi, yang mana kita dapat sebar ilmu agama di dalam live kita, supaya kan ibu kan bapa tidak jadi kehilangan tentang akidah. Lebih-lebih lagi kita di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, di atas aliran Imam Abil Hasan al-Ash'ari dan Imam Abi Mansur al-Maturidi. Dan juga kita kawasan kita di kawasan Asia Tenggara ni, iaitu kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i, iaitu Muhammad bin Idris. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ni, iaitu manhum ahlul ahwa wa manhum ahlul bidah. Pada malam ni kita nak bincang, kita nak bagi maklumat kepada kaum ibu dan kaum bapa tentang ahlul ahwa dan ahlul bidah, supaya kita tidak jadi ragu-ragu, supaya kita saat itu boleh ambil fahami di segi akidah. Di segi akidah, kerana banyak kekeliruan yang ada di keliling kita sekarang, membawa kepada anak-anak kita, membawa kepada kaum ibu kaum bapa jadi keliru di dalam pegangnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita selaku mazhab Syafi'i dan lagi pula kawasan kita berpegang tentang akidah, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan al-Ash'ari dan Imam Abi Mansur al-Maturidi rahimahumallah. Jadi alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mula-mula sekali kita nak bagi tahu kepada kaum muslimin dan muslimat yang mana ikuti majlis live kita di kali ini. Kita nak bagi tahu tentang sifat-sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita duk pegang, yang mana kita duk bawa ambil daripada lama-lama mari dah. Yang mana kaum muslimin dan muslimat kita duk bawa, duk pegang, khususnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita duk pegang sifat-sifat kamalat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kita duk pegang 20 sifat dan kita duk pegang 13 sifat. 20 sifat dan 13 sifat. 20 sifat ni orang panggil qaul masyhur. Qaul masyhur. Adapun qaul mu'tamad, jadi qaul mu'tamad pegangnya iaitu 13 sifat. Jadi kaum ibu kaum bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam pegangnya kita, di dalam akidah kita, akidah Asy'ariyah, dan lagi pula kita itu di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nak rayak kata sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita duk pegang 20, yang kita duk pegang 13 tu, 20 yang dibawa, diterangkan kepada kita itu oleh Imam Abi Mansur al-Maturidi, oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi.
Adapun 13 iaitu yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahumallah. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 13 sifat iaitu Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, dan 20 sifat yang dibawa oleh Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Dua-dua ni orang panggil kaum masyhur, dan lagi pula iaitu kaum muktamad. Masyhur iaitu 20 sifat tu masyhur. Kaum muktamad walik orang kita duk bawa iaitu 13 sifat yang dibawa oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahumullah. Kami bukan apa muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya kita nak bagi tahu kepada muslimin muslimat bahawa sifat Allah Subhanahu wa taala bukan 20. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala bukan 20 dan bukan 13. Sifat Allah Subhanahu wa taala banyak kita tak kuasa nak bilih. Nah, sifatullah la tuhsa wa la tu'ad. Sifat Allah tak kuasa kita nak bilih, sifat Allah banyak. Nah, jadi kita tak kuasa nak hinggakan sifat saat itu banyak mana, kita tak kuasa. Nah, sifat Tuhan ni banyak. Cuma apa boleh orang kita, apa boleh ulama kita pegangnya 12, bawanya 12 dan bawanya 13. Sebab apa? Tu nak royak kata 13 sifat ataupun 20 sifat ni. Nah, supaya nak lepas, nak royak kata 20 sifat ataupun 13 sifat ni sudah lepas dah daripada hukum muqallid. Jadi sudah lepas dah daripada kita ni pegangnya dalam bab pegangnya ni, hukum taklid ni dia tak sah. Dia tak sah, dia tak serupa di dalam fiqh. Di dalam fiqh wajib kita bertaklid. Wajib kita bermazhab. Tapi di dalam bab akidah ni tu, kita nak i'tiqad dengan taklid ni tu tak boleh. Kita nak turut orang tak boleh. Kita nak mutuh diri kita sendiri. Faqta yaqinan bil fuadi wajzimi. Kita kena mutuhkan hati kita dan jazam hati kita. Bahawasa Allah Subhanahu wa taala kuasa, bahawasa Allah Subhanahu wa taala ada, bahawasa Allah Subhanahu wa taala satu saja, bahawasa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala-gala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita tahu kata sifat Allah itu banyak, tak kuasa kita nak bila. Tapi ulama ambil 20 sifat, ulama ambil 13 sifat, kerana 20 sifat sudah lepas dah daripada hukum muqallid. Lepas dah daripada taklid. Jadi nak royak kata dengan 20 sifat, dengan 13 sifat sudah sah i'tiqad kita. Tu kan ibu, kan bapa, muslimin, muslimat yang mana kita sedang ikuti, 20 sifat hak kita duk mengaji, 20 sifat hak kita duk belajar, 13 sifat hak kita duk mengaji, hak kita duk belajar tu. Supaya nak kita ni boleh lepas daripada muqallid. Muqallid. Sudah lepas daripada muqallid. Hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala bukan 13. Pada hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala bukan 20. Bahkan sifat Tuhan itu banyak. Yang mana saya pernah buat misal kepada muslimin muslimat, kepada anak-anak murid, kepada mereka yang ikuti. Jadi sifat Allah ni seperti mana kita sebut, duit di atas dunia ni berapa? Duit pitih di atas dunia ni berapa? Jawabnya banyak. Tak kuasa kita nak bilih. Duit itu banyak, tak kuasa kita nak bilih. Tapi duit yang cukup padan untuk kita berapa? Tu kita boleh royak. Yang cukup padan untuk kita di dalam sehari, kalau tempat kita sini 200 kop, 300 kop, katakanlah setengah daripada mereka 500 kop. Ada tu. Kalau Malaysia agak berapa ringgit cukup sehari-hari. Maknanya hak tu hak untuk padan, cukup padan. Patut guna, nak royak kata cukuplah guna banyak tu. Pada hakikatnya duit bukan banyak tu. Begitu juga sifat Tuhan ni banyak sifat Tuhan. Tapi cukup pada dengan kita 20 sifat. Cukup pada dengan kita 13 sifat. Cukup. Boleh dah. Kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan 20 sifat. Boleh dah kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan 13 sifat. Begitu juga kalau soal tentang makan ni. Makan ni ada berapa atas dunia ni? Banyak. Tak kuasa kita nak bilih. Tapi yang cukup pada dengan kita, hari-hari kita duduk ni,
Berapa perkara kita duk gilir makan ni? Katakanlah kita duk gilir makan ni di dalam minggu kita, di dalam hari kita ni kita duk makannya. Nah, 7 perkara, 8 perkara. Lebih kurang itulah. Katakanlah nasi kerabu, nasi menyuk, nasi gula, nasi apa? Nasi sup. Nasi papik, ikutlah. Nak royak kata kita duk gilir makan ni cukup padat bagi kita 7-8 perkara tu. Padahal makan ni bukan 7-8 perkara ni, makan ni banyak. Tak kuasa kita nak bilang. Tapi kita kena 7-8 perkara ni boleh cukup padat bagi kita, boleh kita nak hidup hari-hari. Tu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita boleh faham, kita boleh jelas tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa kalau orang soal, jawabnya banyak. Sifat Tuhan banyak. Pas kita ngaji, kita belajar 20 sifat, 13 sifat. Apa tu? Hak tu orang panggil cukup padat. Tu orang panggil memadai. Dengan kita selaku orang awam, 20 sifat ni sudah sah dah i'tikad kita, sudah lepas dah daripada muqallid. Dalam bab i'tikad 20 sifat sudah lepas dah, sudah sah dah. Kalau kita nak belajar lagi banyak lagi, kita nak tahu banyak lagi, itu di atas kita lah. Maknanya kita nak maklumat, kita nak ilmu, silakan. Tu kaum muslimin muslimat, supaya kita tak keliru di dalam fahaman kita. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita belajar daripada guru-guru kita, ulama kita bagi tahu kepada kita, yang kita duk belajar 20 sifat, mulai daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sam'un, basarun, kalamun. 13 sifat. Tambah lagi pula 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Cukup 20. Maka cukup 20 sifat yang kita belajar ni orang panggil qaul, di atas qaul yang masyhur. Di atas qaul yang masyhur yang isbat oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarqandi. 20 sifat ni qaul masyhur. Adapun di sisi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari 13 sifat saja. 13 sifat saja. Imam Abil Hasan Al-Asy'ari 13 sifat, ia panggil qaul yang mu'tamad. 13 sifat mulai daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sam'un, basarun, kalamun. 13 sifat saja. Di sisi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Maka dua-dua ni digelarkan imaman ahli sunnah wal jamaah. Dua imam ni digelarkan imam ahli sunnah wal jamaah. Jadi hak ni qaul masyhur, hak ni qaul mu'tamad. Maka 20 sifat, kita pergi kepada 20 sifat. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, yang mana kita sedang mengikuti, kita pergi kepada 20 sifat. 20 sifat ni ulama yang membahagikan 4 bahagian. 4 bahagian. Jadi 4 bahagian ni, 20 sifat ni, 4 bahagian ni. Yang pertama iaitu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Maka sifat nafsiyah satu saja, ialah wujud. Satu saja, wujud. Sifat salbiyah ada 5. Sifat salbiyah ada 5. Yang kedua sifat salbiyah ada 5. 5 ni qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith,
qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. 5 sifat ni dikapuh dengan satu jadi ni sifat. Itu dia. Lepas tu mari pula sifat ma'ani. Sifat ma'ani 7 sifat. Semua ni nak rakyat kata ulama' Tuhan bagi cerah hati kepada mereka dan mereka boleh digelarkan ar-rasikhuna fil ilmi. Yang mana di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 7, Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang kita nak reti di sini warrasikhuna fil ilmi. Maka ar-rasikhuna fil ilmi ni ulama yang rasakh di dalam ilmu pengetahuan, ulama yang halusi di dalam bab fahami akidah, dalam bab i'tiqad pegangan ni. Nah, iaitu ulama dulu, khususnya yang kita duk kecek di sini iaitu Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, supaya kaum muslimin dan muslimat tidak keliru di dalam pahami tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu membahagikan 4. Jadi membahagikan 4 di sini, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Maka sifat ma'ani hak 7 tu, sifat ma'ani hak 7 tu daripada qudrat, iradah, ilmun, hayah, sam'un, basarun, kalamun. Itu 7 sifat. Cara remik detail huraiya gapo tu. Kita tengok masa. Masa ada kita hurai, masa tak ada kita semula pula. Itu dia. Dan satu sifat lagi orang panggil sifat ma'nawiyah. Yang ulama tambah ke kaun. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Atau kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka malening kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, muslimin muslimat. Saya nak cerita, saya nak bagi huraiya 20 sifat tak sempat, tak ada dengan masa. Tak sempat dengan masa. Yang dibagi kepada kita tak sempatlah dengan masa. Saya nak fokus. Nak fokus sifat yang kita nak cakap pada malam ni, kita nak cakapnya tentang sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang kita kenalnya 5 sifat ni terdirinya daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 sifat saja. Sifat salbiyah. Salbiyah di sini pakar dengan makna nafiyah. Nafiyah di sini pakar dengan makna intifa. Jadi salbiyah pakar dengan makna nafiyah. Nafiyah dengan maknanya nafi. Nafi pakar dengan makna intifa. Intifa dengan maknanya ternafi. Maka ternafi di sini nak rakyat kata sifat salbiyah ni pahal kot tidak. Saya contohkan satu misal. Qidam. Qidam artinya sedia. Maka salbi dia tidak ada mula. Allah sedia tidak ada mula. Maka tidak ada mula itulah orang panggil salbi. Sebab ia terjumuhnya dia pasal maknanya tidak. Allah sedia tidak ada mula. Allah kekal tidak binasa. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak berkehendak kepada yang jadi dan tidak berkehendak kepada zat. Tidak berkehendak kepada zat. Tidak berkehendak kepada yang jadi. Itu dia. Allah bersalahan
Nah, Allah bersalahan bagi segala yang baru. Allah tidak serupa. Allah satu, tidak berbilang. Semua sifat salbiyah, fahami dia tidak. Kerana sifat salbiyah pakar dengan makna nafiyah pakar dengan maknanya intifa, dengan maknanya ternafi. Itu dia kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam di dalam majlis ta'limi kita, di dalam fahami kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Tentang iaitu sifat-sifat kamalat bagi zat Allah Subhanahu wa taala, khususnya iaitu pada sifat salbiyah. Maka kita nak fokus pada malam ni, muslimin muslimat, iaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kita nak fokus satu sifat saja, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Bersalahan dengan maknanya tidak serupa. Tidak tu orang panggil salbi. Salbi di situ orang panggil particip. Kalau kita nak kecek, nak banding kalulah perkara makhluk manusia, saya banding manusia, misalnya saya misalnya Pini tuan Pini ni Mando misalnya. Mando di sini orang panggil sifat salbiyah. Mando pehanya tidak ada anak. Tidak punya anak. Atau mandul. Tidak. Ya pahal tidak. Salbi ya panggil. Kalau tempat kita sini guna bujang. Tidak ada suami. Bujang kalau sebelah Malaysia agapo tu, sebelah Indonesia lain pula. Ni nak rakyat kata tempat kita guna bujang, maknanya tidak ada suami. Mandul, tidak ada anak. Tidak punya anak. Tu nak rakyat kata sifat salbi. Sifat salbi. Jadi sifat salbi kita boleh reti kata Allah sedia, tidak ada mula. Allah kekal, tidak binasa. Allah satu, tidak berbilang. Allah bersalahan, tidak serupa. Itu dia. Jadi di sini kita nak fokus mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Allah tidak serupa dengan sesuatu yang baru daripada segala makhluk ini. Tak serupa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ulama kita, ulama mutaqaddimin, Allah bagi ilmu pengetahuan kepada mereka, boleh sapa tahap, boleh sapa darajat rasikh fil ilmi ni bukan biasa. Mereka itu nak mengadakan satu istilah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, mereka periksa diri di kelimuh tu, dia periksa dulu. Nak guna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dia periksa dulu. Pahalnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat yang pertama di dalam surah Syura ayat 11. Ayat yang kedua, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, walam yakun lahu kufuwan ahad. Di dalam surah Ikhlas ayat 4. Dua ayat ni ulama ambil faham daripada sini, buat satu kaedah, buat sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahannya Allah taala bagi segala yang baru. Faham daripada laisa kamitslihi syai', tidak seperti seumpama
tidak seperti seumpamanya Allah Ta'ala syai'un suatu pun tak serupa. Sikit pun tak serupa. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidaklah baginya bagi Allah kufuwan umpamaan ataupun bandingan ahad. Suatu pun tak sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendek kata, semua makhluk ni tidak serupa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana-mana suatu pun tidak serupa. Tidak serupa sikit habuk. Kita boleh reti daripada laisa kamithlihi syai'. Kalimah syai' tu orang panggil isim nakirah jatuh kemudian daripada nafi. Kaedah di dalam ilmu ma'ani, kaedah di dalam ilmu nahwu, apabila isim nakirah jatuh kemudian daripada nafi, maka orang panggil di situnya, orang panggil nakirah di situnya pakar dengan maknanya syumuliyun. Orang panggil nakirah di sini pakar dengan maknanya umum syumuliyun. Ya umum, ya ada dua, ada syumuliyun dan ada badaliyun. Ada badaliyun, satu lagi badaliyun. Ini syumuliyun, meliputi habis. Tidak seperti dan tidak seumpama suatu pun tak serupa. Sebab apa? Sebab isim nakirah jatuh kemudian daripada nafi. Mana nafi? Laisa. Dan laisa ni pula orang panggil fa'il naqis. Fa'il naqis. Fa'il naqis ni sedara bagi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Beramal rafa isim nasab khabar. Di sini isim ta'akhir. Khabar muqaddam. Bila khabar muqaddam, kaedah di dalam ilmu ma'ani, taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Beri faedah kuat. Mendahului khabar di atas isim beri faedah kuat. Sebab kalau turut peraturan dia, isim mesti didahului di atas khabar. Di sini nak royak kata tak serupa sikit habuk. Syai' ni suatu yang umum syumuliyun, tidak serupa sikit habuk dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Juga walam yakun lahu kufuwan ahad. Yakun, sedara orang panggil yakun ni kana naqis. Maka takdim khabar di atas isim. Ahadun tu isim muakhar. Yakun, yakun di sini dia nak kepada isim kana dan khabar kana. Kufuan, jadi takdim khabar di atas isim. Takdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra bi faedah kuat. Maka ulama mari buat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Ulama nak buat sifat ni, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita perhati, kita perhati dan kita boleh tatbik diri kita sendiri. Nak royak kata ulama dia ambil tiga istilah, empat serta dengan hak kita kata ni. Yang pertama, dia gunanya mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat, mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat, mukhalafatuhu ta'ala lil mawjudat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Pak, ulama dia periksa dulu nak ambil yang mana satu. Mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat, mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat, mukhalafatuhu ta'ala lil mawjudat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ulama nak ambil satu daripada empat istilah ni, dia periksa dulu dengan ilmu pengetahuan dia, dengan alat yang dia ada, yang dia menututi daripada guru-guru dan kaedah-kaedah semua ni tu.
mari bentangkan. Kita mari periksa tengok. Nah, secara ringkas, mukhalafatuhu ta'ala, bersalahannya Allah Ta'ala. Maknanya tidak serupa Allah Ta'ala. Lil mumkinat. Bagi mumkinat. Bagi mungkin. Apa mungkin? Mungkin di sini nak ayat kata ulama dia tak pilih mungkin. Mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat, dia tak ambil lafaz ni. Buat apa boleh dia tak ambil lafaz ni? Sebab mungkin ni orang panggil dia umum telajak. Umum doa. Siapakah benda ada pun masuk dalam kata mungkin, benda tak ada pun masuk dalam kata mungkin. Tu. Benda ada boleh panggil mungkin. Hak tak ada lagi pun boleh panggil mungkin. Mungkin ada, mungkin tak ada. Jadi umum terajak. Siapakah benda hak ada saat ni tu? Nak rayak kata mungkin ni terbahagi kepada 4 pula. Apa? Maujud ba'dal adam. Mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin sayujad. Mungkin alimallahu annahu la yujad. 4 pula dalam mungkin tu. Hak ku ada. Mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin ada selepas daripada tak ada. Supaya kita ni. Kita ada. Selepas daripada tak ada kita. Belum ni kita tak ada. Lepas tu kita mari ada. Tu orang panggil mungkin maujud ba'dal adam. Lepas tu mungkin ma'dum ba'dal wujud. Nah, sikit lagi kita mati. Lepas pada kita ada ni kita mati pula, tak ada pula kita. Tu mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin sayujad. Mungkin benda ni akan ada. Macam anak kita, macam cucu kita akan ada. Mungkin alimallahu annahu la yujad. Mungkin telah mengetahui oleh Allah akan bahawasanya dia tak akan ada. Macam anak orang mandu, tak akan ada. Tu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak ayat kata mungkinat ni ya luah berdoa. Siapakah benda hak tak ada langsung lagi pun dia masuk dalam kata mungkin. Sebab itulah ulama dia tak ambil mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat. Tak ambil. Gi kepada mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat. Apa yang mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat? Allah bersalahan bagi segala makhluk. Apa makhluk? Makhluk barang yang sudah jadi, barang yang dijadikan. Tiap-tiap apa sahaja yang Allah sudah jadikan, dia panggil makhluk. Lepas tu benda yang tak ada jadi lagi, boleh panggil makhluk? Tak boleh. Macam cucu saya tak ada cucu lagi. Saya tak ada cucu lagi. Boleh tak nak panggil makhluk saya? Lagi akan datang? Tak boleh, ya sebab benda tak ada lagi. Sebab makhluk-makhluk benda sudah dijadikan. Sudah dijadikan. Baru boleh panggil makhluk. Faham tak? Hak ni orang panggil jadi khusus telajak. Jadi khusus pula. Nampak tak tu? Lalu itulah ulama dia tak ambil mukhalafatuhu lil makhluqat, dia tak ambil. Sebab makhluk menentu pada suatu yang sudah dijadikan. Adapun perkara yang belum jadi tidak panggil makhluk. Tidak panggil makhluk. Sebab itulah maka ulama dia tak ambil mukhalafatuhu lil makhluqat. Tak ambil juga. Tak pilih juga. Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil mawjudat. Bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang ada. Segala yang ada di sini, kita boleh tengok segala yang ada di depan mata kita, benda yang ada ni. Hak ni semua dia panggil mawjudat. Tapi tidak masuknya segala yang mawjudat ni tidak masuknya amrun i'tibari. Macam kita kata 4 segi, amrun i'tibari, bulat amrun i'tibari, celah ni amrun i'tibari. Tu dia. Kalau itu amrun i'tibari tak masuk di dalam kata amrun wujudi.
Maujudat ni benda yang ada. Amrun i'tibari benda tak ada. Benda hanya kira-kira saja. Jadi tak masuk amrun i'tibari. Lalu itulah ulama saat itu tak pilih juga hak ni. Amrun i'tibari di sini sama ada amrun i'tibari intizai ataupun ikhtira'i. Tak masuk kedua-dua. Maka di sini tak masuk amrun i'tibari, ulama buat tubik pula. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat, mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat, mukhalafatuhu ta'ala lil mawjudat, buat tubik 3. Lil mumkinat buat tubik. Berarti? Dan lagi pula lil makhluqat buat tubik. Lil mawjudat buat tubik. Ada satu lagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Apa segala yang baru? Tiap-tiap baru. Tiap-tiap baru lawazimnya mesti bertempat dan mesti berjihad. Bila suatu baru ni bertempat dan berjihad, tak lepas daripada jirim. Jirim. Tiap-tiap yang bertempat, tiap-tiap yang berjihad adalah jirim. Kerana jirim kita sudah belajar, kita sudah mengetahui tentang jirim. Apa jirim? Jirim huwa ma tahayyaza bi nafsih. Barang mengambil lapang pada dirinya. Barang ambil tepat pada diri dia. Ni jirim. Saya misal ni. Bekas pensil, bekas pen ni. Bekas color ni. Ning orang panggil jirim. Jirim ni mengambil lapang pada dirinya. Ambil tepat pada diri dia. Ni orang panggil jirim. Maka jirim ni bertempat dan berjihad. Lazim daripada bertempat berjihad. Maka dia ni tak lepas daripada jirim ni, tak lepas daripada emo dia jisim, emo dia firid. Jirim jisim ataupun jirim firid. Apa jisim? Jisim kena cukup 3 syarat. Boleh kerak kerana panjang, boleh belah kerana lebar, boleh risik kerana tebal. Orang panggil jisim. Macam saya jisim, macam buah dunia ni jisim, dan lagi pula kitab ni jisim orang panggil. Sebab boleh kerak kerana panjang, boleh belah kerana lebar, boleh risik kerana tebal. Orang panggil jirim. Kalau tak leh 3-3 ni, maka dia panggil firid. Jirim firid. Ambil tepat betul lah juga. Bertempat dan berjihad. Itu dia. Maka lebih detail daripada istilah yang 3 lepas dulu, mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat, mukhalafatuhu ta'ala lil mawjudat, mukhalafatuhu ta'ala lil makhluqat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Lebih detail lagi. Kerana apa? Kerana tiap-tiap hawadith lawazim dia bertempat dan berjihad. Maka tiap-tiap yang bertempat dan tiap-tiap yang berjihad adalah jirim. Bila lawazim dia bertempat dan berjihad, maka tak lepas dia daripada sifat. 2 sifat pokok dia. Yang pertama gerak, yang 2 diam. Emo gerak, emo diam. Emo gerak, emo diam. Ni gerak. Ni diam. Gerak. Diam. Ni diam, duduk dia. Gerak. Tak? Diam. Gerak. Diam. Tu. Ni orang panggil jirim, lawazim dia gerak dan diam. Dan lawazim dia, kelakuan dia bertempat dan berjihad. Bertempat. Berjihad. Lazim daripada bertempat berjihad. Jihad atas kitab. Jihad depan, nisbah pada saya ni. Dan lagi pula, jihad bawah, nisbah daripada langit. Itu dia. Nak ayat kata jihadus siti, nak ayat kata jihad ni lawazim bagi jirim. Lawazim bagi jirim yang bertempat, maka berjihadlah. Bila bertempat dan berjihad, tak lepas daripada bergerak dan diam.
Jadi tarif, kalau nak letak tarif, apa dia gerak dan apa dia diam? Jirim ni, apa dia? Nah, apa dia gerak dan diam? Jirim ni, lawazim dia bertempat. Bila bertempat, lazim daripada bertempat itu berjihad. Lepas tu, jirim ni, emo sifat dia gerak, emo sifat dia diam. Gerak dan diam ni, tidak sunyi daripada jirim. Gapo gerak? Dan gapo kau diam? Cuba takrifkan. Gerak saya misal kepada kaum muslimin muslimat supaya kita boleh faham bersama. Gapo gerak? Gerak ni berlakunya dua tempat dan dua masa. Dua tempat, dua masa. Ni saya buat di sini. Dua tempat, dua masa. Takrif bagi gerak. Nah, takrif bagi gerak dua tempat dan dua masa. Dua tempat. Mana dua tempat? Satu tepat, satu tepat. Satu tepat, satu tepat. Satu tepat, satu tepat. Dua masa. Ni satu masa, ni satu masa. Ni masa lain, ni masa lain, ni masa lain, ni masa lain. Dua tepat ni. Dua masa. Masa lain, masa lain, masa lain, masa lain, masa lain, masa lain. Tepat lain, tepat lain, tepat lain, tepat lain, tepat lain, tepat lain. Dua tepat ni. Dua masa. Kita tengok gerak tak? Gerak. Dua tepat, dua masa. Dua tepat, dua masa. Dua tepat, dua masa. Tapi diam. Diam takrif dia satu tepat saja. Dua masa. Satu tepat, dua masa. Ni satu tepat. Satu tepat, dua masa. Mana dua masa? Masa sekarang, masa lepas dah. Masa sekarang, masa lepas. Masa sekarang, masa lepas. Masa sekarang, masa lepas. Kerana detik tu dia jalan semua. Masa ni dia duduk pergi semua. Masa sekarang, masa lepas. Masa sekarang, masa lepas. Masa sekarang, masa lepas. Tu dua masa, satu tempat. Orang panggil diam. Dua tempat, dua masa. Tu kaum ibu dan kaum bapa. Nah, anak-anak pelajar semua, supaya kita ni tak keliru di dalam fahami hawadis. Apa dia hawadis? Hawadis adalah bertempat dan berjihad. Hawadis ni ada kelakuan dia bertempat dan berjihad, dan ada sifat. Apa sifat dia? Gerak dan diam. Maka ulama buat kaedah, kullu ma lazamal haditha hadisun. Tiap-tiap barang yang lazim akan baharu, maka hukumnya baharu. Gapo baharu? Baharu bergerak dan diam. Seperti kita tengok langit, diam. Seperti kita tengok langit, bergerak. Langit kita tengok gerak. Bumi kita tengok diam. Air laut kita tengok gerak. Bukit kita tengok diam. Gerak dan diam ni adalah lawazim bagi jirim. Adalah lawazim bagi hawadis. Lawazim bagi baharu. Tiap-tiap yang baharu bertempat dan berjihad. Kelakuannya. Sifat dia bergerak dan diam. Macam kita tengok langit bergerak, baharu. Tengok bumi duduk diam, baharu. Tengok air laut bergerak, baharu. Tengok bukit duduk diam, baharu. Tiap-tiap gerak diam, baru. Maka tiap-tiap gerak dan diam ni lah terima ubah. Berubah ni lah ulama buat kaedah al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Alam ialah berubah. Tiap-tiap yang berubah ialah baru. Langit berubah, baru. Bukit berubah, baru. Air laut berubah, baru. Bumi berubah, baru. Semua tu berubah, baru. Baik tu. Tu dia. Kaum ibu, kaum bapa, muslimin, muslimat, supaya kita tak keliru di dalam fahami kita. Nah, kita guna kaedah-kaedah. Sebab ulama' ar-rasikhuna fil ilmi nak bagi ilmu kepada kita supaya kita hak ni tu boleh jelas pegangnya kita. Nak we kemah, nak we kejak pegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegang kata Tuhan ada, Tuhan satu, Tuhan kuasa ni, sudi dengan sudi dengan ilmu pengetahuan, sudi dengan ilmu alat-alat, dan mereka itu ayat Quran tak ada kena kecek dah. Ayat Quran. Sebab kita ni nak bina ilmu pengetahuan, ya bina dengan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan kena guna dengan akal. Sebab itulah dalil, ada dalil naqli dan ada dalil aqli.
Dalil akli tak lepas daripada kita kena menuntut ilmu. Sebab hak ni orang panggil ilmu bil kasbi. Ilmu bil kasbi tak dapat tidak kita mesti berguru. Nah, kita mesti berguru. Kita kena menuntut ilmu. Maka kita nak kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya kita di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, akidah kita, pegangnya kita, Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Sebab bertempat dan berjihad adalah jirim. Jirim itu adalah baharu. Jirim itu tak lepas daripada gerak dan jirim itu tak lepas daripada diam. Maka bertempat dan berjihad adalah lawazim bagi jirim, dan bertempat ni tak lepas daripada ijtima' dan iftiraq. Ni saya buat sini. Bekas color ni, bekas pensel ni, bekas pen ni letak di atas buku, letak di atas kitab. Orang panggil bertempat. Bila bertempat, lawazim bagi bertempat, emo iftiraq, emo ijtima'. Ni ijtima'. Ni ijtima'. Apa ijtima'? Ijtima' dengan makna depek. Iftiraq dengan maknanya bercerai, becek. Ijtima' dengan makna beripung ataupun berdepek. Iftiraq dengan maknanya bercerai, becek. Tiap-tiap yang bertempat, lawazim dia berdepek. Kalulah kita akak daripada sini, dia bercerai daripada kita, tapi dia berdepek dengan tangan. Dia depek dengan tangan saya. Macam baju saya ni. Baju saya ni tepat di tubuh saya. Dia depek dengan tubuh saya. Bila saya pecah, dia iftiraq, cerai daripada tubuh saya, tapi dia berdepek dengan tangan saya. Tangan saya duk pegang baju tu, berdepek dengan tangan saya. Ijtima' dengan tangan. Saya pergi sakut pula dia nyakut. Ya ijtima' dengan nyakut tu pula. Nak royak kata bila bertempat, ijtima' dan iftiraq. Kita kembali klik kepada zat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zat. 'Alal 'arsy, 'arsy zat. Zat di atas zat. Zat di atas zat. Ijtima' ke iftiraq? Ijtima' depek, iftiraq becek. Ketika Allah turun ke langit dunia, iftiraq. Ketika Allah naik atas arasy, nah, di atas satu pegangnya, iaitu berdepek. Ijtima'. Tiap-tiap ijtima' dan iftiraq, kita sudah bahas dah. Lawazim daripada jirim. Lawazim daripada jirim. Maka Allah tidak ijtima' dan Allah tidak iftiraq. Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Tidak jihad mana-mana dan tidak tepat mana-mana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita hak ni tu boleh ikut kaedah-kaedah yang dibawa oleh tokoh-tokoh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya nak lepas daripada kekeliruan, pegailah kaedah-kaedah ulama. Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang rasikh di dalam ilmu pengetahuan. Mereka itu orang yang rasikh di dalam ilmu pengetahuan. Kita ikut. Sebab kita awam. Kita ni orang awam kita ni. Kita orang biasa. Kita orang tidak orang panggil tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Kita semata-mata ikut mereka supaya kita nak selamat diri kita. Nak kemah, nak kejak, pakailah, pegailah kaedah-kaedah yang dibawa oleh ulama. Sebab ayat Quran mereka lebih faham daripada kita. Kita baca ayat Quran, kita baca sendiri, kita tak boleh nak faham. Ikut mereka, huraian mereka lebih jelas dan lebih kemah. Itu dia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Supaya kita tak keliru di dalam pegangnya kita. Saya nak kembali klik kepada ayat, surah Al-Hadid. Kau ibu, kau bapa, muslimin, muslimat, bukalah surah Al-Hadid. Yang saya akan baca di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Hadid ayat 4.
ayat 4. Suratul Hadid ayat 4. Ayat 4 ni Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala huwallazi khalaqas samawati wal ard. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Huwa Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqas samawati, yang telah ciptakan langit. Allah yang telah menciptakan langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyamin. Nah, Tuhan menciptakan langit dan bumi ni di dalam 6 hari, di dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa atas arasy. Jadi ambil dalil secara zahirnya Allah istawa 'alal 'arsy. Istawa ni satu gulungi pakai dengan maknanya istaqarra, dengan maknanya tetap di atas arasy, ataupun jalasa, duduk di atas arasy. Pergi situ kejap. Ya'lamu ma yaliju. Allah yang mengetahui akan barang yang masuk fil ardi, di dalam bumi. Tuhan tahu semua apa yang masuk di dalam bumi. Gapo yang masuk dalam bumi, Tuhan tahu semua. Wa ma yakhruju minha, dan barang yang keluar daripadanya, daripada bumi, Tuhan tahu semua. Wa ma yanzilu minas sama, dan barang yang turun daripada langit. Macam air hujan, air embun, dan lain-lain lagi hok turun daripada langit, Tuhan tahu semua. Berapa uti, Tuhan tahu semua. Wa ma ya'ruju fiha, dan barang hok naik masuk dalam langit saat itu, Tuhan tahu belaka juga. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan ia Allah Taala ma'akum, serta kamu. Aina ma kuntum, di mana kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah di barang tu ta'maluna basir. Allah di barang ta'maluna basir, Allah sangat mengetahui. Allah boleh lihat, Allah dapat lihat, Allah sangat melihat dengan apa yang kamu buat. Allah amat melihat dengan apa yang kamu buat, yang kamu kerja. Itu dia. Jadi di sini kita nak bagi tahu kata ayat di dalam surah Al-Hadid ni dihumbi ayat, ayat itu umbi ayat, iaitu Allah atas arasy. Di akhir ayat, wa huwa ma'akum, Tuhan serta kamu. Kamu mana? Ni kita duduk atas dunia ni, kita duduk atas bumi ni, Tuhan serta kita. Tuhan serta dengan kita. Ayat di awal, ayat tula ni, ayat tula. Di dalam suratul Hadid ayat 4, dihumbi ayat sebut kata Tuhan atas arah. Di akhir ayat sebut kata Tuhan serta kita. Apa kita nak mana? Kita nak pergi Tuhan duduk atas arah ke? Kita nak pergi Tuhan serta kita? Kalau serta dengan kita duduk atas bumi. Kalau serta dengan kalulah turut ayat hak awal tadi, Tuhan atas arah. Kerana kita nak pakai kaedah zahir. Sebab kita gunanya az-zahir huwal murad. Zahirlah dikandaki. Ayat Quran waktu baik zahir semua, kita nak pakai apa makna majak. Hak zahir itulah murad, hak zahir itulah kandak. Siapa kata ni? Golongan musyabbihah kata. Golongan wahabiyah kata. Az-zahir huwal murad. Pakai kaedah tu zahir ialah kandak. Tuhan waktu baik kau ni apa Tuhan nak kau lain? Tuhan nak kuning sebab Tuhan royak kuning. Az-zahir huwal murad. Tuhan atas arah. Maknanya Tuhan duk tarah lah. Tuhan atas arah nak pergi duk tafsir kau lain apa. Hak ning lah hak murad. Turut zahir lah zahir ayat. Pah Tuhan serta kita ni. Hak ni zahir juga ni. Kerana kita tak akal ni. Hak ni nak ayat ni. Hak ni nak ayat ni. Hak ni lah tajuk kita tadi kita pakai. Kita tanyanya,
man hum ahlul ahwa wa man hum ahlul bidah. Siapakah ahlul ahwa dan siapakah ahlul bidah? Tentulah kalau tanya golongan musyabbihah, kalaulah kita tanya golongan wahabiyah, tentulah ia jawab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Golongan al-ahwa, ahlul bidah kena kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada tu. Kalau tanya dia jawab selalu dah Asy'ariyah, Maturidiyah. Kita nak royak atas mana? Nak royak kata dia ahlul ahwa. Ahlul ahwa ni kena kepada wahabiyah, kena kepada musyabbihah. Buat apa? Buat apa dia turut nafsu dia? Betul ayat Quran sebut kata istawa alal arsy, Tuhan duduk atas arah. Ba Tuhan kata wa huwa ma'akum, Tuhan serta kita di atas bumi ni. Hak ni tak akal. Ha tu orang panggil turut nafsu tu. Buat apa dah kita nak pakai zahir, zahir belaka dua-dua ni. Atas arah pun zahir, serta kita pun zahir, ayat zahir ni. Wa huwa ma'akum, ma'a tu orang panggil zaraf makan. Zaraf makan. Ma'a tu. Tuhan ma'akum makanan. Serta kamu nisbah kepada tempat. Ni nak ayat kata tu ahlul ahwa. Ahlul ahwa kita turut, kita nak, kita tak say tetap akal. Pada tu. Hak ni orang panggil ahlul bidah. Nabi tak pernah tafsir balaning. Kita hidup tafsir, ambil hak tu pakai, hak ni dak. Nabi tak akal tu. Pada tu. Ayat Quran kita beri semua. Ambil semua muka zahir semua. Sebab ahlu zahir. Sebab tu orang duk gelar ahlu zahir, ahlu zahir. Pada tu. Tu nak we faham gitu tu tajuk. Nah, tajuk supaya kau ibu, kau bapa supaya muslimin muslimat boleh jelas dan nyata. Nah, boleh jelas dan nyata. Saya pergi pula satu lagi kaedah kata al-haqiqah muqaddamatun 'alal majaz. Haqiqah muqaddamatun 'alal majaz. Siapa ni kaedah ni? Kaedah Wahabiyah, kaedah Ibnu Taimiyah, kaedah ni Ibnu Qayyim. Faham tu? Tu nak royak kata kaedah ning. Nah, kaedah ning dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang panggil golongan Wahabiyah. Maaf saya tak segelar Salafiyah, saya tak segelar sebab salah salafus soleh. Nah, salafus soleh ni kita klik pada salah asal tu. Kalau nak bangsa kepada salaf, kita tak usah panggil salaf, kita nak panggil Wahabiyah dan kita nak panggil musyabbihah. We padan dengan demo duk guna tiap-tiap malam ahlul ahwa, ahlul bidah. Ahlul ahwa, ahlul bidah. Kecek balas tu orang panggil dia akan balas klik dengan begitu juga. Nah, dengan begitu juga. Sebab itulah kecek jaga molek masalah cakap sebab tatbik di hari ni orang boleh tatbik supaya tu lah ya. Tu dia. Jadi di sini kita kembali klik kepada kaedah Wahabiyah, kaedah Ibnu Taimiyah. Nah, kaedah Wahabiyah golongan musyabbihah duk gunanya al-haqiqah muqaddamatun 'alal majaz. Az-zahir huwal murad. Pergi kejap situ. Kaedah tu pergi kejap. Kita klik kepada ayat hak duk guna semua. Kebanyakannya tahu belaka ayat ni. Di dalam suratul Qasas ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap suatu binasa. Kecuali wajhahu, mukanya muka Allah. Semua suatu binasa. Malaikat muka Allah. Kita pergi kepada kaedah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap suatu binasa kecuali muka Tuhan. Semua suatu binasa. Binasa habis, rusak habis. Sebab apa boleh kata rusak habis? Sebab lafzu kullin iza adafa ila nakiratin yufidu ihatatal afrad. Lafaz kullu ni apabila idafat kepada apabila idafat pada nakirah ni tu beri faedah kepada meliputi habis segala afrad. Tiap-tiap suatu binasa. Binasa habis, rusak habis. Tak tu. Rusak habis. Tiap-tiap suatu binasa, rusak habis. Seolah-olah
kita boleh reti di sini kalau di dalam ilmu mantik orang panggil kullu ni kullu jami'. Kullu jami' bukan kullu majmu' dak. Semua sewaktu menasa, semua sewaktu menasa kecuali muka tu hasa ya. Illa wajhahu. Tu orang panggil di dalam suratul Qasas ayat 88. Kita tengok di dalam ayat suratul Fathi ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Tangan Allah rusak. Sebab apa tangan Allah rusak? Sebab dalam ayat suratul Qasas sebut kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap suatu menasah habis. Sebab kullu idhafah pada isim nakirah ni beri faedahnya ihatatul afrad. Ihatatul afrad di sini. Orang panggil kullu ni kullu jami' ni. Rusak habis. Kiamat mari rusak habis. Lepas tu malaikat muka Tuhan tak rusak. Pas tangi Tuhan hak sebut dalam ayat suratul Fathi ayat 10 rusak juga. Dalam hadis pula. Hadis ni riwayat daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Annahu sallallahu alaihi wasallam annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din. Hadis ni iaitu hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni apa tu? Nabi bersabda di sini, Nabi kata la tazalu jahannam, senantiasalah neraka jahannam yulqa, dicapok fiha padanya. Pada neraka jahannam ni wa taqulu, dan neraka tu boleh kecek, neraka jahannam tu boleh kecek. Kata ana hal mim mazid, ada tambah lagi ke nak masuk neraka ni, ada tambah lagi ke? Hatta yada'a, sehingga letak Rabbul Izzati, sehingga letak oleh Tuhan yang mulia qadamahu, akan kakinya. Tu dia. Tuhan letak kakinya. Fayanzawi ba'daha ila ba'din. Maka ahli neraka, hadut ahli neraka tu keseng di tepi. Jadi nak royak kata Tuhan hala kaki masuk. Di sini sebut kata Tuhan ada kaki. Dalam surah Fathi sebut kata Tuhan ada tangan. Dalam ayat suratul Qasas kata semua tu rusak. Muka Tuhan saja. Illa wajhahu, kecuali muka Tuhan ya. Hak tak rusak. Rusak habis. Sebab apa? Sebab kita pakai kaedah az-zahir huwal murad. Kita pakai kaedah al-haqiqah muqaddamatun 'alal majaz. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tak pakai gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah az-zahir laisa bimuradin. Zahir yang sebut di dalam ayat mutasyabihat bukan khandak. Zahir yang sebut di dalam ayat mutasyabihat bukan khandak. Laisa bimuradin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun di segi musyabbihah dan wahabiyah az-zahir huwal murad. Az-zahir huwal murad, kaki Tuhan benasa, tangan Tuhan benasa. Kerana illa wajhahu, adatul istisna. Jadi mustasna mari isbat muka saja ya. Hak isbat. Hak lain semua rusak. Itu dia kami ibu kami bapa muslimin muslimat supaya kita boleh faham bersama. Jadi ayat Quran pun kalau kita kembali klik kepada surah Qaf, dalam surah Qaf yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Dalam ayat surah Qaf ayat 30 ia kata yauma naqulu li jahannama, pada hari, maknanya hari akhirat esok, naqulu li jahannama, kami berkata, Tuhan kata, li jahannama, bagi neraka jahannam. Kami kata bagi neraka jahannam. Tuhan kata di sini dengan maknanya Tuhan tanya. Halim talati wa taqulu hal mim mazid? Halim talati wa taqulu hal mim mazid? Adakah penuh dah?
hal mim mazid wa taqulu, dan neraka sendiri Tuhan tanya kata, nah, adakah penuh dah? Lepas tu neraka pula, hal mim mazid, ada lagi ke orang yang nak masuk neraka? Jadi nak royak di sini, syahid yang kita nak di sini, nak royak atas mana? Nak royak kata kaki tadi hak Tuhan letak di dalam neraka Jahannam rusak. Tangi hak Tuhan sebut di dalam surah Fathi ayat 10 rusak. Sebab apa? Sebab di dalam suratul Qasas ayat 88 kata semua tu rusak kecuali muka saja. Sebab kita pakai zahir. Az-zahir huwal murad. Muka makna muka lah. Supaya kita nak jelas lagi kepada kaum muslimin dan muslimat, kerana banyak kekeliruan dan lagi pula serengeh hak ni tu begitu hebat. Nah, duk bunyi semua ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul bidah duk tuju kepada Asy'ariyah, duk tuju kepada Maturidiyah. Kita nak menerai kata ahlul ahwa tu siapa? Ahlul bidah tu siapa? Ahlul ahwa tu kena kepada musyabbihah lah, kena kepada wahabiyah lah. Kerana apa? Kerana ayat mari sebut kata Tuhan serta kita, ya tak pakai, ya pakai Tuhan taharah. Hak serta kita zahir juga. Zahir juga apa kita tak pakai. Tu nak royak kata kita pilih. Hak kita nak kita pakai. Hak kita tak say kita tahu. Tu orang panggil turut nafsu. Tak ada turut zahir dak kali. Turut nafsu, hak tu orang panggil ahlul ahwa. Pas Nabi tafsir dak pala tu? Dak. Dak tu orang panggil ahlul bidah. Ada tu. Tu nak wi faham, nak wi reti. Lepas tu nak tanya. Tuhan tepat tu. Demo kata, ketika ada tepat ni, ketika ada makhluk ni Tuhan tepat. Bila makhluk tak ada, Tuhan tak ada tepat kan. Makanul adam. Bila tak ada makhluk ni. Tak apalah kita tanya. Learning makhluk ada. Tuhan duduk mana? Demo kata duduk tarah. Kita bahas nak tanya lagi pula. Nak tanya lagi pula. Hadis Nabi, hadis ni hadis sahih. Hak duk baca semua tu? Mana? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yanzilu rabbuna kulla lailatin kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hadis ni panjang lagi kita ambil syahid kita nak. Yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kita, ila kulla lailatin, pada tiap-tiap malam, ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Langit dunia, langit pertama langit dunia dia. Turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika suluh sepertiga malam ni tu yang akhir, Tuhan turun ke langit dunia. Pakai zahir lah, sebab kita az-zahir huwal murad. Apa pedah Tuhan royak hak zahir, lepas tu pergi duk nak hak majak, tak boleh jadi, sebab Tuhan nak hak zahir. Tuhan royak, itulah murad. Az-zahir huwal murad. Ada tu. Tu dia. Pukul berapa suluh 3 sepertiga ni? Kita ambil 12 jam. 12 jam. Pukul ni, pukul 7, pukul 8, pukul 9. Suluh awal. 12 jam. Pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1. Suluh tengah. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Tuhan turun. Tuhan turun ke langit dunia. Kita nak misal dunia ni, takut tak erti deh. Misal dunia. Sebab pakai zahir, ya kita nak pakai zahir. Kita nak pakai zahir. Ni dunia. Kita duk mana learning? Kita duk di tanning learning. Kita duk di tanning. Kita duduk di tanding. Setelah lagi pukul 3. Pukul 2, pukul 3. Setelah lagi Tuhan turun di langit dunia. Lepas tu, lepas pada tu pula, moga dunia duk musim dah ke? Kalau tak dunia duk musim pun, kita kata matahari duk musim. Matahari duk musim deh. Pukul 3 hak kita. Esok, kenyuk pergi pula. India pun dah. India. Pukul 3. Tuhan turun langit. Langit pertama. Iran pun dah Tuhan turun langit pertama. Oman Tuhan turun langit pertama. Yemen Tuhan turun langit pertama. Saudi Arabia Tuhan turun langit pertama. Egypt Tuhan turun langit pertama. Libya Tuhan turun langit pertama. Algeria Tuhan turun langit pertama. Jazair Tuhan turun langit pertama.
Lagi pula maghribi tahai turun langit pertama. Apa Mahasamud Atlantik ni. Nah, orang panggil Muhit Atlantik ni. Duduk sini buat dah. Tahai turun langit pertama. Lepas tu mari sehingga siapa Kanada, siapa Amerika, siapa gapo ni, duk turun langit pertama. Tahai nak naik duk tarah bila? Sebab ia ada semua ni. Pukul 3, pukul 2, pukul 3, pukul 4 ada semua Bila Tuhan nak naik duk tarah, saya nak tanya. Sebab learning ni makhluk ada. Tuhan nak duk tarah tu bila? Sebab ia ada semua ni. Pukul 3 tu ada semua. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Bukan negeri kita, negeri demo lah. Ni, Tuhan turun semua ni. Langit pertama ni turun semua ni. Tuhan nak duk tarah bila? Sebab dunia duk musim ni. Ataupun matahari musim pun tak apalah. Matahari duk musim. J tu pukul 3 ada semua. Tuhan duk langit pertama semua nak naik duk tarah bila? Saya nak tanya bila dia nak naik duk tarah. Sebab apa? Sebab ia ada semua ni sepertiga malam ni. Hadis ni hadis sahih ni. Faham tu? Tu muslimat cuba kita guna akal kita buat kira tengok. Nah, kita nak pakai zahir, okeylah pakai zahir, tak ada gapo pakai zahir. Kita rasa sedap kita pakai zahir. Nah, tapi kita jangan duk kata ahlul ahwa, jangan kata ahlul bidah. Ahlul bidah, ahlul ahwa klik kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita pakai ayat Quran pun pilih dah. Kalau orang Yahudi dia kata ana, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Mu beriman setengah dan mu kufur setengah. Tu orang Yahudi, tapi ni bukan orang Yahudi. Ni orang molek. Ni orang panggil musyabbihah, orang panggil turut ahlu zawahir gitu ya. Kalau orang Yahudi dia Tuhan kata, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Mu beriman setengah dak setengah. Mu beriman Tuhan dak tarah, Tuhan serta kamu mu tak beriman. Wa huwa ma'akum mu tak beriman tu. Zahir. Sebab apa? Sebab ma'a tu zaraf makan. Faham tak? Tu dia. Saya ada sedikit kaum muslimin muslimat, ada saudara saya. Nah, saudara saya hadiah sebuah kitab. Limaza ana asy'ariyun la wahhabiyun. Saudara saya iaitu Baba Nawawi. Nah, mudah-mudahan Tuhan bagi keberkatan, bagi ilmu maklumat kepada beliau yang mana karya kitab ni tu hebat, begitu banyaklah maklumat sakut paut tentang musyabbihah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat bersama kitab dia ni molek. Molek supaya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi boleh menegakkan di atas bumi ni sehingga sampai hari kiamat. Kerana Nabi bersabda di dalam sepotong hadis, Nabi kata, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasalah satu golongan daripada umatku yang zahir mereka itu di atas kebenaran sehingga sampai hari kiamat. Tuhan ada jaga semua, tak ada boleh mereka yang nak merosakkan, nak khianat, tidak boleh sama sekali. Tu dia muslimin muslimat. Ya, mudah-mudahan kita dapat rujuk kepada kitab-kitab dan rujuk kepada aqwal ulama. Nah, kita dapat selamat di dalam akidah. Nah, kita tak jadi keliru. Kalau kita nak rujuk tentang hawadis, kita pergi buka di dalam kitab Syarhul Maqasid. Kitab iaitu bagi Allamah iaitu Syekh Sa'duddin At-Taftazani, supaya kita boleh tambah maklumat-maklumat yang sakut paut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kau ibu, kau bapa muslimin muslimat, jadi kita nak panjang tak boleh, masa kita sudah sampai dah. Insya-Allah kita akan sambung semula. Nah, malam ni sekadar ni saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.